الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. InsyaAllah pada malam ini kita akan tengok hadis kursi yang membicarakan mengenai berbuat baiklah sesama kita. Kita sesama kita ni tak kira lah sama ada yang miskin mahupun yang kaya, tak kira sama ada orang atas dengan orang bawah. Kita semua sama sebagai hamba Allah. Kita miliki sesuatu benda pun di atas kurniaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kita tengok hadis kursi yang dipetik daripada kitab Al-Mawa'idul Badi'ah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Berkata Allah Ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, hei segala manusia, wahai manusia, wahai segala manusia, kita semua. Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, telah datang akan kamu dalil yang amat nyata. Dalil yang amat nyata. Pada kita Allah Ta'ala telah utuskan Rasul sebagai utusan dia. Dan baginda telah pun menerangkan kepada kita segala hukum hakam. Di dalam Al-Quran telah termaktub segala apa permasalahan boleh rujuk Quran. Dan ulama-ulama telah cari gali istinbat hukum, telah keluar demo ni telah buat keluar, dan ada pada kitab-kitab kita boleh rujuk. Dan ulama bahagikan di ilmu fardu ain ni ada usuluddin, ada fiqh, ada tasawuf. Semuanya telah siap dah. Kita nak baca Quran kita tak pandai, maka kita cari, kita menadah melalui kitab-kitab ni lah. Kita cari bahagia usuluddin, kitab gapo kita ambil kitab fiqh tentang mazhab Syafi'i mengenai ibadah, munakahat, jenayah, muamalah. Ini dia kitab fiqh. Kitab tasawuf, semua ulama telah cari gali daripada Quran sebutir tu. Quran sebutir tu keluar ilmu-ilmu ni, yakni telah jelas, telah siap dah. Seperti mana disebut dalam Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah sempurna, telah selesai penyampaian Nabi. Sebelum Nabi tinggal kita, sebelum Nabi wafat, yakni Nabi telah menyelesaikan, telah siap segala benda telah ada pada kita. Di sini Allah Ta'ala menyatakan, hei segala manusia. Tak kira lah apa saja agama, apa saja warna kulit, tak kira bangsa apa. Hei segala manusia, telah datang kepada kamu dalil yang amat nyata. Jadi tak boleh beralasan lah depan Tuhan esok. Tak ada dah nak beri alasan. Ketika atas dunia ni boleh beri alasan macam-macam. Hei segala manusia, telah datang akan kamu pengajaran daripada Tuhan kamu. Yakni sebagai panduan. Kita hidup ni ada panduan, ada yang memandu kita. Semacam kita bawa kenderaan,
ada yang memandu. Seperti juga kehidupan kita ni, ada panduan dia, panduan-panduan yang kita perlu ikuti, yang perlu kita contohi, apa yang patut kita jadi tauladan dan apa yang patut kita jadikan sempadan. Itu memang terlalu umum dah. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di sini, bahawa kita semua tak boleh nak beralasan, kita semua tak boleh nak berdalih dah. Bila kita kembali di hadapan Allah Ta'ala esok, maka tidak ada hujah bagi kita seandainya kita kata tidak sampai kepada kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah menyebut dalam Quran, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Wala tahsabannallah, jangan sekali-kali kamu menyangka ghafilan. Ni wala tahsabannallaha ghafilan, Allah Ta'ala terlepas pandai. Kita terjemuh ghafil ni terlepas pandai. Jangan kamu menyangka Allah Ta'ala ni terlepas pandai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tak nanti orang khianat kat orang. Orang khianat kat diri sendiri pun dinamakan orang zalim juga. Seandainya hidup kita tak seikut syariat, tidak berpandukan syariat, kita tak seturut apa yang Allah Ta'ala telah gariskan, apa yang Rasul telah bagi keterangan, maka di situ kita akan balik ke akhirat dalam keadaan sengsara. Dan mari kepada kita juga, mari kepada kita dalil yang amat nyata, mari kepada kita pengajaran daripada Allah, dan mari juga kepada kita ubat bagi penyakit yang di dalam hati kamu. Penyakit dalam hati kita berapa? Penyakit dalam hati kita ni, penyakit ini ialah penyakit-penyakit yang menghalang kita sampai kepada Allah. Contoh dia penyakit apa? Penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit riak, penyakit sum'ah. Itu adalah di antara penyakit-penyakit orang panggil sifat mazmumah. Kalau terjemuh ke Melayu, mazmumah, sifat tercela. Dan sifat-sifat inilah yang menghalang kita sampai ke Tuhan. Dia sifat suka buruk, suka jahat ke orang. Sifat-sifat ni perlu kita kikih, perlu kita buang. Dan cara nak buang dia bukan dengan mudah, perlu kepada mujahadah, perlu pada menuntut ilmu, perlu pada berguru. Kita hidup ni kena berguru, kita hidup ni kena belajar. Kita kena belajar bagaimana kau nak jadi hamba Allah Ta'ala yang Tuhan suka, hak Tuhan suka. Kita kalau boleh atas dunia ni kita nak orang suka, nak orang terima kita. Kalau orang benci kita, orang pulau kita tak say. Apalagi Allah Ta'ala, dia sebagai khalik, dia sebagai pencipta. Hak tu lebih patutlah kita cari kasih sayang dia. Itulah yang utama sekali yang kita perlu letakkan dalam diri kita. Mari juga kepada kita ubat bagi penyakit yang di dalam hati. Yang ni wajib bagi kita cari ubat ni. Pas nak cari ubat lagu mana kalau rasa tak sakit? Rasa sakit ni, rasa sakit, nak cek sakit lagu mana nak cek hati kita ni ada penyakit riak. Kalau macam orang ada darah rendah, ia pening-pening letih, ia ada tanda-tanda nak cek penyakit tu. Kalau nak cek penyakit riak, nak cek penyakit takabur, nak cek penyakit ujub, kalau tidak melalui dengan cara menuntut, maka kita tak boleh detect penyakit ni. Dengan menuntut, dengan belajar, rupa-rupanya aku ni ada penyakit riak. Rupa-rupanya aku ni ada penyakit suka jahat kat orang. Rupa-rupanya aku ni ada penyakit takabur. Penyakit-penyakit ni
menyebabkan pahala amal kita jadi punah, kita dengan Tuhan pun jadi punah. Jadi bila ada penyakit, bila detek ada penyakit, maka di situlah kita nak bertindak cari obat. Dia obat dia pun ada dalam kitab, kena ngaji. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, mari dah pada kita dalil yang amat nyata, keterangan berapa semua nyata belaka dah. Fiqh, usuluddin, tasawuf, semua ada. Dan mari kepada kita juga pengajaran iktibar yang perlu kita jadikan sebagai pedoman, jadikan sebagai tauladan, dan jadikan sebagai sempadan. Dan mari juga kepada kita ubat bagi penyakit yang di dalam hati kamu. Dan Allah Ta'ala menyata lagi kepada kita, kamu maka tiada kamu berbuat baik melainkan bagi barang sesiapa yang berbuat baik kepada kamu. Ni Tuhan menyata pada kita ni. Tuhan royak baris benar. Tuhan ni merupakan Tuhan bagi kita. Dia terlebih kenal kita daripada kita kenal kita. Allah Ta'ala kata kepada kita apa? Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, maka tiada kamu berbuat baik. Kita ni tak buat baik melainkan bagi barang sesiapa yang berbuat baik kepada kamu. Kita buat baik kepada orang pun buat baik kita. Kalau mafhum mukhalafah dia, kalau orang tak buat baik kita, kita tak buat baik dia. Kita ni behibalah. Itu sikap kita. Dia tak cara kita, buat gapo cara dia. Mari dalam hati aku tu. Tuhan menyata pada kita. Dan apa lagi Tuhan menyatakan di sini, nak memperjelaskan, nak menerangkan sikap kita ni lagu mana. Dan tiada kamu berhutang melainkan bagi orang yang memperhutang ia akan kamu. Kita pinjam duit kat orang, kita duit buta kat orang. Dia orang dalam susah, orang dalam butuh, perlu pada pakai duit, nak pakai duit betul-betul, nak pakai duit masa tu. Agak kita tolong kepada dia. Kita berhati dulu kahwin ni. Lagu mana? Sekalipun dia tak pernah tolong kita, dia rajin tolong orang. Berarti dia ni jenis tolong orang, beh tolong orang, kena tolong dia. Dia ni kalau orang nak minjam dengan dia payah nak beri kat orang. Datang hari ni dia main minjam dengan kita, tak usah beri juga, ajar sekali. Ajar sekali, tak siwi kat orang, kita tak usah beri atas dia. Perangai kita ni suka balas. Seperti tu juga ketika mana nak ziarah menziarahi biasanya di hari raya, ataupun masa majlis kenduri, kita balas, dia tak rajin mari rumah kita. Pak orang dah nikah anak kita kata rajin mari sore abuk. Siapa surat ngelak kita hari ni, malah nak pergi juga dia tak mari rumah kita. Balah, kita ni jenis balah. Tengok Tuhan menyatakan kepada kita, di kita akan beri hutang kepada orang yang memperhutangkan akan kamu. Yakni kita balah. Kalau orang tu pernah buat baik kita, maka kita akan buat baik ke dia. Kalau orang tu pasang senyum kita, tegur kita, kita kalau jumpa dia senyum getek. Kalau orang tak kenal, dia tak senyum kita. Itu sikap kita. Allah Ta'ala kata, dan tiada kamu berkata, dan tiada kamu lecek, melainkan dengan orang yang berkata ia dengan kamu.
Tak usah tegur. Jumpa mana-mana kita ni al-mu'min akhuhul mu'min. Orang Islam ni saudara dia. Semua orang Islam ni adalah saudara kita. Al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni dia bersaudara. Bukan kata kena ada pertalian darah, sepupu sepapak tu baru saudara. Kita semua ni bersaudara. Kena tegur menegur, jumpa mana pun tegurlah. Maka Tuhan kata, tiada kamu berkata, tiada kamu berkecek, tiada kamu menegur, melainkan dengan orang yang berkata ia dengan kamu. Sama ada dia tu tak pernah kecek dengan kita, tak rajin tegur orang, tak usah tegur dia. Melainkan dia start tegur kita dulu, baru kita tegur dia. Dan tiada kamu beri makan, melainkan orang yang memberi makan ia akan kamu. Dan tiada kamu permulia, melainkan bagi orang yang mulia ia akan kamu. Dan apa yang Allah Ta'ala nyata memang realiti yang berlaku pada hari ni lagu tu. Ni bukan orang lain nyata ni. Ni Allah Ta'ala menyata bahawa kita ni sikap kita ialah berdendam. Dendam satu sifat yang cukup payah untuk dibuat dalam hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kena ingat ada Nabi satu, al-mu'minu innamal mu'minuna ikhwah. Ini ayat Quran. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang mengaku Allah la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah, Allah jua Tuhanku, Muhammad itu pesuruh Allah, maka kita semua ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka buat baiklah di antara sesama kita. Memanglah di dalam kehidupan kita ni kita lalui macam-macam. Lain orang, lain perangai. Walaupun rambut sama hitam, hati lain-lain. Tapi apa yang kita nak jadikan kita, bagaimana nak jadikan kita ni nak buat baik kepada orang yang tak rajin buat baik kita. Nak pergi berjalan ke rumah orang yang tak pernah mari jalan rumah kita. Nak pergi ziarah orang, nak pergi melawat orang yang tak pernah bertegur sapa dengan kita. Susah kita nak buat lagu tu. Susah ke tak? Kalau kita tak ingat, kalau kita tidak ingat kebaikan yang Allah Ta'ala buat baik kepada kita, maka kita akan rasa susah. Kita tengok berapa kali kita jatuh dalam dosa. Berapa kali kita buat maksiat kepada Allah. Berapa kali kita derhaka kepada Allah. Tapi sampai hari ini kita boleh makan lagi, kita boleh bernafas lagi, diberikan kepada kita kesihatan. Kalau Tuhan seperti mana kita sesama kita, lama dah kita tak boleh jalan ni. Lama dah kita tak boleh jalan ni. Tak boleh jalan. Muka berah, hitam habis. Kalau jenis benda. Kalau kita ingat kebaikan yang Allah Ta'ala buat kita, sebab itulah Tuhan kata fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fa ahsin, maka berbuat baiklah kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana Allah Ta'ala buat baik kamu.
nampak orang susah, biarlah dia tak pernah buat baik dengan kita pun. Mari perasaan kesian belah gitu tolong. Biar tahu secara lah dia pernah tolong kita ke, dia pernah khianat kita ke. Biarlah masa dulu dia pernah kata kita, dia pernah khianat kita, dia sombong dengan kita. Nak jadi lagu tu ni tidak benci kat orang berdoa lalu siapa-siapa pergi tu masjid tengok selipar. Bukan tengok motor, tengok selipar cedah tu tak saya jadi. Kena turun, tak jadi. Benci terajak kat orang. Tengok selipar tu cedah. Allahu akbar. Ni Allah Taala menyata kepada kita ni. Ni sikap kita lagi ni. Termasuk hamba sendiri. Bukan kata kau lain, termasuk hamba sendiri. Kita semua ni Tuhan menyata kepada kita manusia ni. Sebab itulah Allah Taala kata telah datang kepada kita ubat bagi penyakit yang di dalam hati kamu. Ada penyakit dalam hati kita, ada penyakit dah tu. Penyakit benci kat orang. Penyakit berdendam. Penyakit tu apa hati? Penyakit dah tu. Penyakit ni lah yang menghalang kita sampai ke Tuhan. Dan juga yang menghapuskan segala pahala amal kita. Buat amal saja. Tak ada gapo-gapo rugi. Kita mati esok kita nak tengok dua perkara ya. Kita nak tengok amal kita buat, dan kita nak tengok pahala amal kita. Tengok tak ada berapa. Berasa Allah, berasa banyak buat atas dunia, tapi tak ada berapa. Ni bahaya tak cari obat ni. Obat hati ni kalau tak cari cukup-cukup bahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan setelah Allah Ta'ala menyatakan perkara-perkara tadi, kita tidak memuliakan, melainkan orang yang memuliakan kita. Kita tidak tolong orang, melainkan orang tu pernah tolong kita. Kita tegur orang kalau orang tu pernah tegur kita. Nah, tu perangai kita. Maka Allah Ta'ala kata, maka tiada bagi seseorang itu kelebihan. Tak ada lebih pun kita ni. Kita ni kalau Tuhan cabut nikmat sihat, nikmat kesihatan, tak usah kecek. Duk selebih atas katil. Nak makan berapa pun tak boleh. Allahu akbar. Kita ni sihat ni, kita biar hargai gapo Tuhan beri kita. Jangan nanti Tuhan tarik nikmat tu baru kita nak sedar, baru kita nak insaf. Jangan. Maka Tuhan kata tiada bagi seorang itu kelebihan, hanya senya yang kelebihan itu orang mukmin yang kamil, yang sempurna. Mukmin yang sempurna itulah yang kelebihannya, yang mana mempercayai mereka itu akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya. Dia Tuhan kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Takwa waqaya wiqayah. Itu asal perkataan takwa. Waqa ni jaga. Orang hidup dalam keadaan senantiasa jaga-jaga. Orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, iaitu orang yang mengasihi. Lagu mana orang beriman sungguh ni, orang mukmin sungguh ni, orang yang percaya kepada Allah dan percaya pada Rasul ni, sikap dia lagu mana? Orang yang mengasihi mereka itu akan orang yang berbuat jahat kepada mereka itu. Orang pernah buat jahat kita nak kasih ke? Bahkan pada kita kalau kawan ni kena musibah,
Kalau kahwin ni kena bala aku mula-mula orang tepuk tangan. Begitu bagi kita. Kita lagu tu deh. Sikap kita. Oh, aku mula-mula orang paling suka sekali kalau kahwin ni jatuh. Tapi Tuhan kata sebaliknya, orang mukmin yang kamil ni sikap dia lagu mana? Masya-Allah, susah ni. Kecek boleh lafaz, tapi nak pada kelakuan, nak pada perbuatan, nak pada mempraktikkan benda ni dia kena ingat pada ayat Allah Taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini orang sifat mukmin yang kamil ni, orang yang mengasihi mereka itu akan orang yang berbuat jahat kepada mereka itu. Biarlah dulu dia pernah buat khianat kita, boleh jadi dia tak sedar masa tu. Dia ingat dia tu kuat sokmo. Dia ingat dia tu muda sokmo, dia gagah sokmo. Tapi mai berlalunya masa, dia tua, dia tak cakap, dia sakit. Kita orang kuat, Tuhan bui sehat, Tuhan bui kuat. Siapa bui kuat? Siapa bui sehat? Tuhan. Maka kita nak, walaupun dia pernah buat khianat kita, dia pernah buat jahat kita, ketepikanlah, gilah tolong dia. Dia pula mari minta maaf dengan kita, berterima kasih pula pada kita. Terima kasih Hawa. Terima kasihlah Allah, aku minta maaf lah dulu. Dia pula. Kita ni kena cari juga titik persamaan di antara kita ni. Cari titik persamaan. Jangan duk berdendam tak tahu ke mana hala. Duk berdendam pada benda berapa tak tahu. Duk berdendam jangan siapa bawa akhirat. Ada orang balas siapa tak apa, kita sesat dan tu. Dan mana akhirat? Ingat mudah selesai akhirat. Pun selesai di mahkamah. Nak selesai mahkamah pun payah dah. Nak selesai akhirat lagi-lagi lah. Nak cari mana kahwin tu dari ramai-ramai gini pun payah nak cari. Kalau sesat di Mekah pun payah nak cari. Sesat di pada mahsyar ni Allah. So kaki bertindih 1000 kaki nak cari mana. Nah selesai sinilah, tak sah lah. Tak sah duk debel lah kecek lagu tu. Anda kecek lagu tu, kita selesai sana. Selesai mana? Pada mahsyar esok. Dan sikap orang yang mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna lagi ni apa? Dan berhubung mereka akan orang yang memotong, ia akan mereka itu akan orang yang memotong. Berhubung, kita masih berhubung. Biarlah kawan tu tak mari rumah kita pun. Pak orang dah anak. Sore habuk tak aja mari. Kali ni panggil anak dia atas surat ngele rumah kita. Biar kita tak sakit juga. Sekali habuk tak aja mari raya. Biar dah pakat tak saya pergi mari, kita badi tak pergi. Pas anak-anak tak kenal sepupu, anak-anak tak kenal mak saudara, tak kenal keluarga. Khabar-khabar gawe dua ni. Sepupu kita ni rupanya. Kita sikap kita lagu mana? Jadi lagu mana kita nak jadi mukmin kami ni? Allah Ta'ala kata, dan berhubung nakuti ia akan mereka itu. Allahu Akbar. Sikap ni cukup-cukup payah. Kita nak latih, tapi nak jadi orang mukmin yang kamil lah betul lah. Kita ni kena buat sifat dendam. Berdeki. Bukan berdeki, berdendam. Berdeki lain, berdendam. Balah. Hadai muka rasa gila. Kalau orang berdendam lagu tu.
Dan berkata mereka itu dengan orang yang tiada berkata dengan mereka itu. Kita kecek juga dengan orang. Kita tegur orang. Kita menyapa, dia panggil menyapa. Orang yang sebelum ni tak pernah tegur kita, tak pernah kecek pun dengan kita, buat sombong, nampak kita paling muka. Ingat pada benda tu sekali, kita tak saya juga tegur demo. Nampak demo menyepi, nampak demo duk sore-sore, nampak demo tak ada orang nak bersaing. Ingat semula gapo dia buat kita, sekali ingat tak saya tegur dia. Tapi kita cuba kita tegur. Cuba buat baik. Dan memulia mereka itu akan orang yang menghina ia akan mereka itu. Orang pernah hina kita, orang pernah caci maki kita, orang pernah kata kepada kita dengan perkataan macam-macam. Suatu ketika dahulu, kita hidup dunia ni musing, ada pusing. Contoh kata budak tu, dia tidak budak sama, dia besar. Kita ni orang tua, kita tidak sihat sama, kita tidak tidak muda sama, kita tidak kaya sama. Suatu masa terbalik, dia jadi muda, kita jadi tua. Dia jadi senang, kita jadi susah. Dulu dia susah jadi senang, balik pula kita daripada senang jadi susah. Dulu dia lemah jadi kuat, dulu kita kuat jadi lemah. Dia pusing hidup ni. Dia hidup ni pusing. Sebab tu hidup kita ni, kita kena buat baik kat orang seperti mana kita suka orang buat baik kita. Kita jangan khianat kat orang, kita jangan buat jahat kat orang seperti mana kita tidak suka orang khianat kita. Gitu sipir dia. Tapi di sini nak ajar kepada kita, jangan kita berdendam, kita malah hubung silaturahim, kita malah pergi berjalan demo pada demo nak memotong silaturahim. Sebaliknya kita hubung. Kita malah berkecek dengan orang yang tak tegur kita. Kerana ingat dia ni pernah lagu ni kita. Tapi kita cuba juga nak jadi mukmin kamil kan? Kita tegur juga dia. Kita hubung silaturahim juga dia. Kita permuliakan juga dia walaupun dia pernah menghina kita. Dan bahawa sesungguhnya aku atas kamu, Tuhan kata, aku atas kamu itu yang amat menghukumkan dengan barang perbuat oleh kamu. Dengan barang yang kita buat, perkara kita buat, Allah Ta'ala lah yang menghukum. Kita kelih esok, keadaan kita akan mendapat balasan seperti mana kita buat atas muka bumi ni. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia. Laha ma kasabat, perbuatan baik yang kita buat atas muka bumi ni, ia akan boleh pedah. Manfaat dia akan klik kita, wa 'alaiha maktasabat, akan tetapi sebaliknya perbuatan yang tidak molek yang kita buat, maka kita akan menerima akibat padanya. Kepada kita belaka. Jadi kesimpulan daripada perbincangan kita pada malam ni, berbuat baiklah kita sesama kita. Yakni kita ingat pada ayat Quran yang Allah Ta'ala telah menyebutkan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, berlaku ihsanlah sesama kita
kama ahsanallahu ilaik. Seperti mana kita ingat Tuhan pernah buat baik kita. Bukan Tuhan pernah buat baik kita, Tuhan buat baik ke kita tu banyak teramat sangat. Jadi apa salahnya kita dengan orang lain, kita cuba maafkan dia. Ni maaf. Senang ustaz kecek kena maaf. Deh. Susah juga kita ni. Aku ni ada maruah juga. Bila-bila kecek cukup pinggan. Tapi kalau kita duduk, selagi mana kita duduk terus tu, kita memang tak boleh nak capai orang mukmin yang mana Allah Ta'ala menyatakan orang mukmin itu dengan mukmin yang kamil. Orang mukmin yang kamil tu ialah yang kelebihannya di sisi Allah Ta'ala, dia lebih seperti mana tu ayat dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum ini ialah mukmin yang kamil. Bagaimana mukmin yang kamil? Orang yang tidak berdendam. Orang yang hidup dia tak ada sifat dendam dalam hati. Jadi pakak-pakaklah. Benda ni bukan ambil masa sebentar, bukan ambil masa sehari dua, tapi memerlukan latihan. Kita fikir balik bagaimana perjalanan hidup kita. Kita fikir balik dosa yang pernah kita buat, tapi Tuhan tutup aib kita. Orang tak nampak kejahatan kita, orang tak nampak aib kita. Siapa tutup tu? Allah Ta'ala tutup. Tuhan masih merezekikan lagi kepada kita, sekalipun kita tak syukur nikmat dia. Tuhan masih lagi beri kepada kita kesihatan, sekalipun kita ni pernah derhaka dia. Bukan pernah, kadang-kadang banyak kali derhaka dia. Banyak perbuatan baik yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Bagaimanakah kita sebagai seorang hamba dia? Kita sebagai hamba saja, kita tak ada apa-apa pun. Kita ni dihukum sebagai amdun mahdin. Tak ada apa-apa kita ni, melainkan dia. Kadang-kadang kita menyombong, kadang-kadang kita hagah, kadang-kadang kita gitu, kita gini, sebab kita tak berasa kita ni milik dia. Kita milik dia. Kita tak punya apa-apa, kita tak ada apa-apa. Dan kita buat apa-apa pun pada dia tak ada apa-apa. Kenapa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat wallahu a'lam. Ayat panjang-panjang pun. Ayat panjang-panjang pun tak boleh juga. Lagu tu je lah kita nak ayat. Buat baik pada orang. Buat baik berpada-pada. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.